Bertemu lagi dalam cerita, bagaimanakah mereka yang keluar bekerja yang berada dalam sektor-sektor kritikal. Hari ini ramai yang mengatakan bahawa keadaan jalan raya begitu sesak ataupun banyak kereta di laluan jalan raya. Adakah PKP tidak dipatuhi? Dan itu juga soalan yang diajukan ke dalam sidang media dengan Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri pukul 2 petang tadi. Tapi wartawan Hilmi Malik mengikuti dan juga meninjau keadaan. Hilmi mungkin dapat bersama dengan saya langsung dari WTC. Hilmi ni kalau antara wartawan di frontliner di WTC itu dialah yang paling rajin keluar dan juga mengikuti sekatan jalan raya. Hilmi mungkin dapat membandingkan sekatan jalan raya pada fasa pertama PKP yang mana kita tahu semua orang sedar apa yang mahu dilakukan dengan PKP fasa ketiga ini. Adakah benar tanggapan bahawa ramai yang keluar pada fasa ketiga ini berbanding dengan awal-awal dahulu? Pandangan dan juga pemerhatian Hilmi bagaimana? Baik, terima kasih Zul. Harap sihat-sihat saja di sana. Ya, sebentar tadi kita melakukan tinjauan berhubung dengan bagaimana keadaan trafik masuk pada perintah PKP yang telah pun memasuki fasa ketiga ini, di mana hari ini berdasarkan pemerhatian saya sendiri, kita melihat daripada kadar trafik sememangnya agak tinggi. Dan hari ini kita melakukan rondaan di sekitar Kuala Lumpur dan saya menumpukan di beberapa lokasi utama laluan di sekitar Kuala Lumpur ini, iaitu di kawasan Plaza Tol Jalan Duta sendiri dan juga di sekitar kawasan Tol Sungai Besi. Dan sememangnya hari ini keadaan memang kelihatan agak trafik yang sesak, di mana kalau kita lihat jarak daripada kadar kesesakan itu juga agak panjang. Dan kalau kita nak bandingkan Zul, berbanding dengan lokasi sekatan jalan raya sebelum ini, ia tidak sebegini sebenarnya kalau nak berbandingkan pada hari sebelum-sebelum ini. Dan sememangnya hari ini apa yang saya lihat, keadaan trafik agak luar biasa dan saya tak pasti kenapa perkara ini berlaku kesesakan pada hari ini. Dan hari ini juga kita nak lihat sendiri apakah sebab ataupun punca-punca utama berlaku pada kesesakan ini. Dan kita sebenarnya tidak dapat kepastian sama ada yang keluar semua ini pada hari ini adalah mereka yang terlibat dengan perkhidmatan penting ataupun essential service itu sendiri. Dan saya cuba mendapatkan sebenarnya anggota polis di kawasan sekatan jalan tu, kerana hari ini kita tidak bersama-sama dengan pihak polis dan kita bergerak bersendirian untuk melakukan tinjauan ini sendiri. Dan apa respon daripada anggota polis di kawasan sekatan jalan raya sendiri, rata-rata ada yang mengatakan mereka-mereka ini keluar untuk melakukan pemeriksaan kesihatan, ada yang urusan keluarga dan sememangnya ada yang bersurat. Tapi apa yang kelihatan pada hari ini, keadaan trafik itu sememangnya agak padat kesesakan itu. Dan begitu juga lokasi di Sungai Besi itu sendiri, Zul. Keadaan yang sama dan tanpa ada perbezaan yang banyak berbeza sebenarnya, Zul. Tapi Helmi perlu berlaku adil lah untuk kita buat penilaian kesesakan itu. Mungkin Helmi dapat ceritakan. Helmi tadi pergi ke Jalan Duta dan juga di Tol Sungai Besi. Pada jam berapa di sekitar dua tempat ini? Kerana mungkin juga kalau mereka ada urusan, ada kebenarannya, ada waktu-waktu puncak tertentu. Jadi pukul berapa Helmi berada di Jalan Duta dan juga di Sungai Besi tadi? Okey, kalau kita di Jalan Duta pagi tadi sekitar jam 10 pagi. 10 pagi kita dah buat persiapan. Kita nak tengok sini bagaimana keadaan arus trafik itu sendiri. Tapi kalau kita ikut pada hari biasanya, kawasan Plaza Tol Jalan Duta ni kalau sekitar jam 10 pagi tu, ini kita tidak menyentuh mengenai dengan tempoh PKP ni. Kalau kata hari biasa sebelum ini pun, sepatutnya jam 10 pagi ini keadaan sememangnya dah lenggang sebenarnya, Zul. Kalau kat kawasan Plaza Tol Duta tu sendiri. Tapi hari ini situasi dia berbeza sikit, di mana kelihatan tu seumpama macam orang nak balik kampung menyambut hari raya. Begitu Itu antara penilaian yang dapat saya kongsikan. Dan sama juga di Plaza Tol Sungai Besi. Dan di mana di Plaza Tol Sungai Besi itu saya berada di sana sekitar jam 12 tengah hari. Dan ini juga situasi yang sama, di mana kalau waktu-waktu jam sebegini, waktu tengah hari, Plaza Tol Sungai Besi itu tak sepatutnya sesak. Seperti yang kalau kita biasakan pada hari-hari biasa sebelum ini, tak ada berlaku kesesakan. Tapi hari ini sedikit luar biasa. Kita lihat daripada keadaan trafik itu sendiri. Tapi macam yang saya cakap tadi, kita tak pasti apakah tujuan pergerakan pada hari ini yang menimbulkan kesesakan di dua-dua lokasi ini, Zul. Ini tadi saya ada nampak kalau berdasarkan visual ada kereta yang diarahkan untuk membuat pusingan U. Jadi adakah ini sesuatu perkara yang biasa dilakukan dan juga diarahkan oleh pihak polis? Itu pertama. Dan kedua, kalau Helmi dengar, kita tahu walaupun mereka berada di frontliner, mereka berpanas, kulit menggelupas kerana kepanasan, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh berhemah dan juga penuh sopan.
apa soalan yang sering ditanya dan dilakukan oleh pihak polis apabila berada di sekatan jalan raya ini? Okey, baik Zul. Sememangnya kalau kita nak menyentuh mengenai dengan anggota polis yang berhubung dengan tindakan mereka diarahkan untuk berpatah balik tu, sememangnya ia merujuk kepada mereka yang keluar tanpa sebarang urusan yang munasabah. Dan antara contoh yang saya boleh beri yang tidak mempunyai surat dan mungkin tujuan keluar itu tidak memerlukan seseorang individu untuk keluar, dan demikian polis telah mengarahkan mereka untuk berpatah balik. Dan juga kalau kita nak menyentuh dengan soalan-soalan daripada anggota polis, bagaimana ketika soalan yang diajukan kepada orang ramai di SJR itu sendiri, kalau kita lihat datanya, ini adalah perkara asas di mana selalunya mereka akan meminta surat kebenaran sekiranya mereka ini terlibat dalam pihak-pihak yang berkepentingan ataupun accession service ini sendiri, dan kita nak lihatkan bukti sama ada mereka betul-betul mempunyai surat kebenaran untuk hadir kerja ataupun ke lokasi yang mereka perlu tujui. Dan itu antara perkara asas yang polis akan kebiasaannya melakukan semakan terhadap pengguna jalan raya ketika di kawasan sekatan jalan raya PKP ini, Zul. Kalau dilihat daripada prosedur pihak berkuasa, pihak polis dan juga pihak ATM, kalau di sekatan jalan raya itu juga dibahagikan beberapa lorong, khususnya bagi lorong yang betul-betul membawa bekalan barangan, lorong untuk pegawai kesihatan, Grab Food ataupun e-hailing juga ada satu lorong yang berasingan. Akan tetapi Hilmi, dengan kenderaan yang banyak, untuk sampai ke lorong untuk pengecualian itu juga ambil masa yang begitu panjang. Mungkin Hilmi dapat ceritakan sedikit. Kerana kalau ikut jarak tu berapa kilometer kalau kesesakan lalu lintas yang dihadapi sebelum sampai ke lorong yang diberikan pengecualian itu kepada golongan tertentu itu? Okey Zul, saya ambil kira-kira anggaran saja. Kalau untuk hari ini di Plaza Tol Duta tu lebih kurang dalam 3 km ataupun 2 km macam tu panjangnya. Cuma kalau kita lihat dekat sini, antara inisiatif pihak polis nak kurangkan kadar kesesakan tu, mereka ada siapkan 2 lorong sebenarnya. Jadi ia tidak hanya bergantung kepada satu lorong yang memang perkara ini sememangnya akan menyebabkan kesesakan. Kurang daripada anggota polis sendiri yang perlu melakukan semakan dalam kadar kenderaan yang begitu banyak. Jadi mereka ambil inisiatif untuk wujudkan 2 laluan untuk kita kurangkan juga kadar kesesakan itu juga. Dan juga kalau kita nak sebut mengenai dengan lorong yang diwujudkan khas untuk frontliner, itu sememangnya membantu untuk memudahkan proses mereka dalam untuk melalui sekatan itu, dan ia juga melibatkan daripada segi kita sendiri pihak media di mana perlu mengejar masa dan sebagainya, memerlukan apa-apa tugas yang perlu kita bergerak dengan pantas, dan itu juga antara laluan yang disediakan khas buat petugas media untuk melalui kawasan khas itu. Hilmi, kita hampir sebulan ni hari 29 untuk PKP ini. Hilmi berkesempatan untuk melakukan liputan bersama dengan pihak berkuasa di sekatan jalan raya, malah bersama-sama dengan pihak polis untuk operasi serbuan secara mengejut. Hilmi juga pernah untuk mengikuti operasi bersama dengan pihak polis melalui tinjauan melalui udara pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Melihat kepada komitmen pihak polis ini, apa perkara yang kalau kita nak keluar rumah kita kena fikir bahawa segala-galanya mereka telah lakukan untuk memastikan bahawa yang penting bukan saja orang tak keluar rumah tu nak memastikan bahawa jangkitan COVID-19 itu tidak berlaku. Jadi bagaimana Hilmi melihat komitmen yang dilakukan oleh pihak berkuasa dan juga mencuba pelbagai kaedah supaya ada keberkesanannya. Walaupun ada sekatan jalan raya, ada serbuan, keselesaan dan juga keutamaan itu masih lagi diberikan kepada rakyat. Bagaimana Hilmi dapat merumuskan perkara itu? Okey, baik. Apa yang saya lihat berdasarkan dengan sekatan jalan raya untuk sepanjang Ops COVID ini, kita lihat masyarakat dah mula sedar. Okey, contohnya kalau kita nak lihat bila mereka tahu bila kita ada kadar-kadar waktu tertentu untuk keluar, dan sekiranya mereka keluar tetap berkeras untuk keluar, dan denda ataupun hukuman sememangnya menanti kepada mereka yang akan tetap untuk keluar ini. Dan juga kita nak lihat sendiri bagaimana dengan anggota polis yang telah pun bertungkus lumus. Ini antara salah satu perkara yang perlu kita berikan perhatian sebenarnya. Kerana apa, Zul? Kita melihat dari sini anggota polis ini sebenarnya bertugas dan mereka tidak mempunyai cuti
ketika dengan berdepan dengan wabak COVID-19 ni. Kita nak sentuh juga dengan pengorbanan mereka, bagaimana terpisah dengan keluarga, ada yang tidak mempunyai masa yang cukup untuk meluangkan masa dengan keluarga dan mereka banyak lebih masa di lapangan. Dan benda yang paling kita tahu semua, mereka sememangnya terdedah dengan risiko COVID-19 ini sendiri. Dan juga kita nak lihat juga bagaimana dengan kadar kepatuhan orang ramai ini. Saya lihat juga operasi Sekatan Jalan Raya ini sedikit sebanyak sebenarnya membantu dalam mengawal perintah kawalan pergerakan ini. Seperti yang saya cakap tadi, orang dah mula tahu ataupun orang dah mula takut untuk keluar. Kerana mereka akan tahu sendiri apa hukuman ataupun denda yang mereka akan berdepan sekiranya ingkar dengan arahan PKP ini sendiri. Hilmi ni saya tahu memang baik dengan abang-abang polis, dengan Maskar yang terlibat dengan Ops COVID ini. Tapi ada perkara yang sebagai wartawan kita melihat sendiri. Ini keadaan cuaca panas kalau tengah hari itu. Tapi tak menentu juga sebelah petang kadang-kadang hujan, lebat, ribut. Jadi pemerhatian Hilmi sepanjang hampir sebulan ini, apa perkara yang benar-benar mengusik hati Hilmi melihat pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang berada di frontliners ini? Polis, askar ini, apa perkara yang kadang-kala kita mungkin membantu mereka dengan menghantar makanan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu tidak dapat digambarkan ataupun tidak memberikan keadilan kepada pengorbanan yang mereka lakukan. Kalau Sekatan Jalan Raya tu Hilmi, mungkin Hilmi dapat ceritakan apa satu peristiwa yang benar-benar berbekas di hati Hilmi yang merasakan bahawa besar pengorbanan diorang ni. Okey Zul, terima kasih. Soalan yang menarik sebenarnya. Okey, saya nak sentuh berhubung dengan kalau ada orang ramai di luar sana yang mungkin sering mengadu bosan duduk kat rumah, sebenarnya tak ada aktiviti, tak boleh keluar, dah lama tak melepak. Tapi apa yang boleh saya cakap kat sini, anda sememangnya cukup beruntung kerana anda berada di rumah, anda boleh duduk dalam keadaan yang selesa, anda masih lagi bersama dengan keluarga anda boleh menonton televisyen bersama-sama keluarga anda, makan bersama dan buat apa-apa aktiviti dalaman dengan keadaan selesa bersama keluarga. Tapi berbanding dengan anggota polis kita yang telah pun bertugas di kawasan operasi Sekatan Jalan Raya ini, mereka berpanas dalam satu jangka yang panjang. Kita tahu walaupun memang ada sememangnya kemah disediakan oleh anggota polis ini, tapi kebanyakan mereka meluangkan masa berdiri untuk menantikan kenderaan yang datang untuk melakukan pemeriksaan. Dan sememangnya kalau nak menyentuh mengenai cuaca, sememangnya agak panas di luar walaupun kadang-kadangnya ada hujan, ada panas. Tapi walaupun dalam keadaan hujan, mereka juga berdepan dengan keadaan basahnya, hujannya dengan ribut anginnya dan sedikit sebanyak terkena juga dengan tempias air hujan itu. Dan kita lihat bagaimana kadar kesukaran anggota polis ini bertugas dalam memastikan masyarakat ini akur dengan perintah PKP ini sendiri. Dan bagi saya tiada alasan untuk orang di luar sana untuk mengeluh, bosan dan sebagainya kerana mereka ini berdepan dengan situasi yang lebih mencabar sebenarnya. Tidaklah termasuk dengan hanya wabak COVID-19 ini, tapi daripada segi skop penugasan mereka itu sendiri sememangnya mencabar dan bagi saya memang menguji mentaliti seseorang anggota polis untuk bertahan dalam operasi Ops COVID-19 ini, Zul. Hilmi, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam cerita. Jaga diri, jaga kesihatan, lindungi diri anda juga, buat kerja elok-elok dan pastikan sampaikan cerita yang baik juga untuk kami di Astro Awani. Terima kasih Hilmi dan kita menunggu kepada sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah yang bakal disiarkan sebentar lagi. Kami mendapat isyarat sekejap lagi kami akan siarkan dan sudah pasti pada ketika ini saya ingin bawa anda bahawa apabila kita bercerita mengenai mereka yang berada di frontliner, sebenarnya kita yang berada di rumah lah, yang berada di dalam rumah lah yang frontliner sebenarnya untuk mengekang penularan COVID-19. Kerana apabila kita dijangkiti COVID-19, mereka yang berada di hospital adalah benteng terakhir untuk kita meneruskan kehidupan. Semoga kita dapat terus kekal berada di rumah. Ini fasa ketiga, kita mampu untuk lakukannya dan kita tidak mempunyai pilihan selain daripada menang dalam memerangi COVID-19. Sekian sahaja cerita hari ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com untuk mengikuti perkembangan terkini COVID-19. Saya Zulfikri Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.